عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضلنا بخير كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sambung balik pengajian kita. Terima kasih banyaklah, tunggu walaupun lambat. Sabarlah, doa kita guna kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan tak akan marah lah. Tuan-tuan zikir subhanallah, subhanallah, boleh pahala. Dia. Terima kasih banyaklah. Okey, terus sambung pada pengajian tafsir kita sampai kepada ayat 104. Pipi tak akhir, tapi pipi tak akhir saya dah habis lagi mana ni. Aja surah ayat 104 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajr إن هو إلا ذكر للعالمين. Ya tu boleh ya. Boleh tu apa? Boleh dah. Itu makhluk pasti itu. Padahal engkau tidak meminta kepada mereka seorang tokoh tentang ajaran Al-Quran, dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan pengajaran dari Allah bagi umat manusia seluruh. Allah Subhanahu Wa Taala nak landing dah. Dia apa yang takut nak duduk depan ni. Jadi nepok tepi gitu. Cuma nepok gitu. Apa kau sungguh lah weh. Nakal juga popokmu ni. Allahu Rabbi. Jadi bila kita sebut wa ma tas'aluhum ayyuhar rasul, jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala kata ni pipi hak tak akhir, kita nak khabar pipi tak akhir dosa bising lah mendengar sudah jadi orang yang baca ayat ni bila duduk pipi tak akhir ni, jadi dia Allah Ta'ala nak suruh kita ni faham sinopsis mana apa duk bagus, tak mau orang nak dengar lah. Allahu Rabbi. Jadi sejak start daripada ayat wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, makna Allah nak landing dah. Kisah Nabi Yusuf hak kita sebut ni sampai kepada 103 ayat ni, maka Allah Subhanahu Taala nak buat conclusion lah, nak buat kesimpulan. Tengok comel dia punya cerita kan, daripada awal sak jalan perak Tuhan nak buat kesimpulan. Tu dia. Dak penceritaan dia tu. Allahu Akbar kan. Sebab itulah ahsanul qasas, sebaik-baik cerita yang Allah Subhanahu Taala bawa kepada kita dalam Al-Quran. Cerita ni bukan cerita dongeng, cerita betul. Nampak tak? Tu dia bukan macam cerita-cerita rakyat, bukan. Ni cerita yang sebenar dan perlu kita ambil perhatian. Sebab tu al-ayat dia ada dua tanda-tanda kuasa Allah. Yang pertama ayat manzurah, yang kedua ayat makru'ah. Ayat manzurah maksudnya tanda yang boleh dilihat dengan mata kasar.
Yang keduanya ayat makruah yang boleh dibaca di situ merujuk kepada Al-Quran. Jadi maksudnya dalam Al-Quran ni ada cerita sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kiamat dunia ni dan sampailah alam akhirat ada cerita dalam Al-Quran. Waduh, apa yang dulu, sekarang dan akan datang berlaku, semuanya disebut dalam Al-Quran. Sebab itulah perjalanan hidup di dunia ni, orang kau reti Quran, dia tak usin sikit abuk, dia tak gelabah. Nampak tak? Dia tak gelabah. Sebab apa? Sebab Allah dah sebut, Nabi pun sebut dah. Akan berlaku sanawatun khadda'at, akan sampai masanya tahun-tahun yang menipu kamu. Jadi orang kok yang orang yang sampai masa tu nampaklah la ilaha illallah. Betul sungguh hak Nabi khabar yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yusbihu kafira wa yumsi mu'minan. Ada orang yang berpagi-pagi dia beriman, petangnya kufur. Ada orang berpagi-paginya kufur, berpetang-petangnya beriman kepada Allah. Maknanya nak kabarnya lucunya iman daripada dada tu mudah sangat nak kabarnya. Dan akan berlakunya khada'at, tipu daya, penipuan banyak sangat. Nampak tu? Tapi masalahnya penipuan itu dipercayai. Allahu Akbar. Tak tahulah tuan-tuan ni boleh fikir ke tak tahulah. Allah tunjuk, subhanallah, depan mata kita, step back nak kabur, step back. Takkah kita nak bersama lagi? Tuan-tuan, Nabi sebutkan, sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, orang yang beriman itu ada tak curi? Nabi kata ada. Ada tak orang yang beriman itu minum arak? Ada. Ada tak orang beriman itu pelawak? Nabi kata tak ada. Orang kalau betul-betul beriman, dia tidak akan pelawak, tak akan menipu. Nampak tak? Subhanallah. Jadi sekarang ni Allah tunjuk dalam mata kita dah. Sekarang mu nak ikut Allah ke mu nak ikut hawa nafsu kamu? Nampak tak? Siapa yang dekat Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta takunu hawahu tab'an lima ji'tu bih. Dan nak baca banyak mana lagi hadis, nak baca mana lagi ayat Quran. Banyak mana dah ulama-ulama duk khabar ayat Quran, duk baca hadis Nabi SAW. Nampak tak? Tidak sempurna iman. La yu'minu ahadukum ay nafiyu kamalil iman. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah seseorang itu meletakkan apa yang aku bawa depan, nafsu duduk belakang. Nampak tak? Maknanya kalau dia ikut Quran, dia ikut hadis, maka nafsu duduk belakang, maka betul lah tu, betul-betul lah beriman. Tapi kalau sekena nafsu duduk depan, apa yang aku bawa duduk belakang, maka itu sebenarnya tak sempurna iman. Kita ingat macam barang kita tak sempurna iman. Kita ni tuan-tuan ada 4 kumpulan je. Tolonglah tengok, renung sungguh-sungguh. Yang pertama, mereka yang celaka. Minta maaf, kasar sikit, mereka yang celaka. Sebab Nabi Allah sebut orang yang celaka. Nampak tu? Jadi yang pertama, orang celaka ni orang tak beriman lah. Orang tak beriman. Tu dia. Jadi yang keduanya, orang yang diseksa. Ni ada orang yang beriman tapi diseksa mengikut qada dosa ni. Nampak tak? Sebelum dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang ada kalimah la ilaha illallah, nampak tak? Dia tak boleh masuk syurga kalau sekiranya bersalut dengan dosa. Dosa itu mesti dihapuskan baru masuk syurga. Jadi mesti diseksa oleh Allah SWT. Yang ketiganya, orang yang selamat. Orang yang selamat ni lah hak kita minta daripada Allah SWT. Orang yang selamat sebenarnya apa dia? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhil jannata faqad faz. Allah sebut siapa-siapa hak yang dielokkan daripada neraka, dimasukkan ke syurga, itulah orang yang berjaya, yang selamat sebenar. Yang ketiga, orang yang keempat, orang yang dinaikkan darjat. Maksudnya orang yang beriman bila masuk syurga, Masya Allah, darjat dia sangat tinggi. Allah Rabbi. Nampak tu? Lantaran kenapa? Kerana dia berjaya merempuh ujian-ujian di dunia ni. Allah Rabbi. Nampak tak? Jadi 4 kumpulan kita duduk mana? Celaka, diseksa, selamat, diangkat darjat. Kita nak hak mana? Istafti qulubakum. Tanya diri masing-masing. Nampak? Tanya diri masing-masing.
Masing-masing akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Kalau tuan-tuan rasa dengan pelawak ni boleh pergi ke syurga, silakan. Mustahil boleh pergi kalau bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Nampak tak? Masalahnya walaupun tipu, ramai lagi orang yang duk ikut. Allah Rabbi. Sebab tu Allah sebut jelas dalam Quran, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlahu syi'a. Fir'aun ini dia sangat hebat kedudukan dia. Nampak tak? Kerana kuasa yang dia ada, kekayaan yang dimiliki, dia jadi orang yang hebat. Tetapi untuk mengekalkan kuasa dia tu, dia memecah belahkan rakyat dia. Wa ja'ala ahlahu syi'a. Dia memecah belahkan rakyat supaya rakyat berbalah sama sendiri untuk dia kekal kuasa. Fastakhaffa qaumahu. Dia memperbodohkan rakyat dia. Fa'ata'u. Tapi rakyat masih ikut lagi. La ilaha illallah. Dah hari ni tuan-tuan, depan-depan mata minta maaf ni, takut ambo tak sempat nak khabar minggu depan ke akan datang. Tak tahulah Haji Zul nyawa kita ni di tangan Tuhan. Jadi ambo nak khabar ke tuan-tuan supaya tuan-tuan fikir dengan akal. Fikir dengan akal yang waras. Maknanya Tuhan tunjuk jelas dah sekarang ni. Hak ni lah yang disebut liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina. Dalam surah Al-Anfal. Maknanya sekarang ni langit terbuka, maklumat sangat mudah dan sebagainya. Tetapi kena nak molek, banyaknya fitnah sedang berjalan. Allah Rabbi. Tuan-tuan boleh pilih nak dapat sedekah jariah ataupun zambun jariyun. Okey, tuan-tuan boleh pilih sama ada nak boleh sedekah jariah, sedekah yang mengalir sama, ataupun zambun jariyun, ataupun dosa yang mengalir sama. Nampak tak? Buatlah fitnah biar banyak lagi, tak ada masalah. Sebab apa tuan-tuan sanggup untuk menanggung dosa tersebut? Nampak tu? Tak ada masalah. Walaupun Allah dah sebut dah al-fitnatu ashaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Subhanallah. Walaupun Nabi dah sebut dah, jangan jadi orang yang muflis. Orang yang muflis ni bukan orang dok semayang, dok puasa. Al-muflis ni orang innahum ya'tuna min ummati bi salatin wa siyamin wa zakah. Orang yang semayang, orang yang puasa, orang yang zakat. Wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafaha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha. Walaupun dia semayang, dia puasa, dia zakat, tapi dia tengok qadhafa hadha, itu tuduh orang. Shatama hadha, dia caci orang. Allah. Seru majzu. Soalan kita tak kenal dosa pahala. Nampak tak? Makna soalan dalam politik ini memang bebas. Tak ada dosa pahala. Tidak ada kira halal kan dosa pahala. Ibarat dia. Nampak tak? Apa yang ada begitu? Siapa jadi begitu? Allahu Akbar. Nampak tak? Duk tuduh orang, duk caci orang, wa daraba hadza, duk kata orang, wa akala mala hadza, duk kedarah harta orang, wa safaka dama hadza, duk bunuh orang. Subhanallah. Nampak tak? Inilah orang muflis. Dia sembahyang, dia puasa, tapi muflis di hari akhirat. Jadi tuan-tuan, hok mari belajar, hok baca kitab, hok baca tafsir ni, jangan duk ikut error lah. Jangan duk ikut error. Nampak tak? Kita share benda hok yang betul sudah. Nampak? Benda hok tak betul jangan share. Dan kita khabar setakat mampu hok kita boleh khabar. Nah, itulah. Jadi peninglah macam mana orang boleh terima lagi walaupun terang-terang dah. Terang-terang dah. Nampak dah? Maknanya pelawak atas darat kering. Allah la ilaha illallah. Inilah bahananya kita duduk dalam kerangka demokrasi ataupun sekularisme. Nampak tak? Nak boleh betul tu perlu masa sampai 60 tahun. Tak boleh nak betul lagi. 60 tahun dah kabur. Jadi hak kita pening juganya orang hak cerdik, orang hak dapat PhD, orang hak belajar luar negeri, overseas, tapi dia boleh cara fikir, ya Allah. Pelik sungguh kita.
Tak ada pelik lah kalau kita balik semula kepada sejarah, tak ada pelik, tapi kita sayang. Bila kita sebut pelik tu sebab kita sayang. Sayang. Nampak tak? Tak pernah sabar demo nampak tak? Otak bijak, keturunan comel, piti ada. Nampak tak? Tapi jadi passion lagu ni. Apa lagu tu? Nampak tak? Allah Rabbi. Kita orang Melayu ni, masya-Allah, adab dia ada. Nampak tak? Dia kan tak puas hati pada Haji Zul, dia jumpa Haji Zul. Tak betul tak Haji Zul, gini-gini Haji Zul buat, nampak tak? Tak payah nak fitnah, tak payah nak kata yang muka-muka. Nampak tak? Allahu Akbar. Habibaka hauna ma asa ayakuna baghidaka yawman ma abghid baghidaka yawman ma asa ayakuna habibuka yawman ma. Membenci orang biar berpada-pada. Nampak tak? Mungkin suatu hari nanti kamu akan berkasih sayang dengan dia. Kamu berkasih sayang dengan seseorang, biar berpada-pada. Mungkin suatu hari kamu bermusuh dengan dia. Allahu Akbar. Kaedah semua ada belaka dah. Sebab tu puas hati benar kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji Zul, nampak tak umat Nabi ni semua lengkap. Yang pertama bab ibadat. Bab ibadat Nabi suruh, Nabi tunjuk pada kita. Bab sembahyang, sallu kama raaitumuni usalli. Nampak tak? Mu sembahyang macam mana mu tengok aku sembahyang. Bab puasa, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Mu puasa bila tengok anak bulan, mu puasa bila tengok anak bulan, mu raya. Nampak tak? Lepas tu bila pergi haji, mu tu khuzu'an ni manasakum gunwa, khuzu'an ni manasakum, mu ambil molek cara aku buat haji ni. La'allila alqakum ba'da ami hadha fi syakum hadha fi makanikum hadha. Mu ambil molek cara aku buat haji ni, macam mana aku tawaf, macam mana aku sa'i, macam mana aku melata. Nampak tak? Ni mudah-mudahan aku tak jumpa dah mu pada tempat ini, saat ini, bulan ini. Allah Rabbi. Nabi tu jelas dah khabar. Ini bab ibadat. Bab ibadat. Allah Rabbi. Siapa dekat kalau baca Quran tersebut, Nabi suruh baca macam Ubay bin Ka'ab. Nampak tak? Allah Rabbi. Macam Abdullah bin Mas'ud. Jadi ni bab ibadat. Nabi tunjuk bab muamalah, bab jual beli. Nabi sendiri menjadi penguasa. Dan bila dapat laporan daripada sahabat ada peniaga yang tipu, Nabi sendiri pergi masuk pasar. Bila Nabi pergi, Nabi seluk sendiri dalam guni buah tamar. Sebab ada orang duk lapuk. Nampak tak? Hak kering sikit, hak basah banyak. Nampak tak? Tapi hak depan comel, bila seluk basah. Nabi kata laisa minna man ghasyana falaysa minna. Orang hak yang pelawak, orang hak tipu, nampak bukan daripada umat aku. Allahu Akbar. Dah kalau Nabi dak ngaku umat kita nak kenapa dia? Haji Zul. Dah kalau Nabi dak ngaku umat nak kenapa? Mu ada kuasa, mu ada pitih, mu ada pengaruh. Boleh ke mu nak selamatkan diri kamu sedangkan Nabi tak ngaku mu umat dia? Allah Rabbi. Nak kenapa Haji Zul? Sekeping habuk dak pakai. Tak ada dilayang sikit habuk pun di sisi Allah Subhanahu Taala. Mu ada kuasa banyak mana pun. Bukan hanya sekadar Malaysia ni, sebutir planet ni mu bos dia. Nampak tu? Tapi mu tak ikut. Mu tidak diterima oleh Nabi SAW. Nak kenapa? Tak boleh nak kenapa? Allah Rabbi. Jadi sebab tu kita mari mikir. Dalam bidang muamalah, Nabi tunjuk pada kita. Nampak? Ini. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Mu nak jual banyak mana mu nak ambil untung, ambil ya. Kecuali barang hak yang asasi, tak boleh ya. Kalau kita kat barang kawalan kerajaan, maknanya tak boleh ambil untung sekali ganda. Modal 10 riyal, kita jual 30 riyal, tak boleh, hukum dia haram. Tapi kalau jual katil, modal kita 100 riyal, kita jual 1000 riyal. Modal 100 riyal, kita jual 1000. Tak ada masalah. Sebab dia bukan barang keperluan asasi. Lembek harga 100 modal, kita jual 1000 riyal. Ada orang beli, tak ada masalah. Tak ada masalah. Nampak? Baju batik Haji Zul, modalnya 300 riyal, dia jual 2000 riyal. Molek-molek ada orang beli, tak ada masalah. Pasal bukan barang kawalan, bukan barang keperluan asasi. Nampak tak? Macam kain soket. Kain soket tu harga 2000 riyal sebab tenung buat dengan tangan, buat dengan orang panggil dengan manual ni. Bukannya mesin halus, seni 2,500.
dia jual kepada sultan, Raja Sultan Brunei harga 25,000, modal 2,000 je, tak ada masalah. Dan sultan nak beli, tak ada masalah tu, jelas dah. Nabi sendiri kamu itu bab muamalah, bab munakahah. Nabi bab berkenaan dengan bab berkenaan nikah kahwin, cerai, ada khulu', adanya rojok. Makna semua ada berlaku. Subhanallah. Nabi tunjuk. Kemudian meretoh negara. Ada cara dia. Cara mana Nabi meretoh? 23 tahun Nabi tunjuk semua sekali ni. Lengkap. 10 tahun Nabi memerintah Madinah. Inilah dia, model dia. Tak ada pada agama lain Haji Zul. Agama Hindu ada? Tak ada. Agama Hindu ni tak betul. Awal-awal tak betul. Dah bukan nak kutuk, minta maaf. Minta maaf bukan kita nak kutuk. Tapi kita nak khabar benda sebenar. Agama Wada'i, Hindu, Buddha, semua ni awal-awal disqualified. Nampak tak? Kita kena khabar, kena betul, kena tegak bab benda ni. Nah, kalau agama Samawi sekalipun, macam apa di Kristian baik, Yahudi baik, memang tak betul. Tak ada benda hak yang dia boleh tunjukkan. Tak ada. Macam Kristian nak tunjuk macam mana Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT, tak sempat nak mengata nikah dah. Makna macam mana mu kata mu boleh ikut hak yang dibawa oleh Nabi Isa, sistem perkahwinan dia? Nampak tak? Tak ada. Sistem pentadbiran tak ada. Negara mana ada? Jadi Nabi Muhammad lengkap segala-galanya. Subhanallah. Nampak tak? Ni mai kuah nafsu tak boleh Haji Zul, tak boleh. Hak lebih parah nyambut takut sungguh-sungguh, ya Allah. Sebelum ni secara tersembunyi, sekarang ni terang-terang. Nikah di antara lelaki dan lelaki. La ilaha illallah. Amat nak pesanlah tuan-tuan, orang yang bersekongkol dengan mereka ini, tunggulah bala petaka daripada Allah Ta'ala. Nampak tak? Ni kampung kita dah. Dulu kita dengar di Amerika ada orang Malaysia yang nak nikah sama jenis, lelaki dengan lelaki, puan dengan puan. Dia sanggup terbang pergi ke New York, pergi ke Amerika untuk daftar perkahwinan lelaki-lelaki sama lelaki-lelaki. Sekarang tak payah dah, buat di Malaysia. Allah Rabbi. Tuan-tuan dengar tak ni? Semua dengar tak? Aku tanya. Tak takut mu pekak je. Takut orang depan ni pekak buta belaka. Tak sungguh saya, ini bukan main gurau ni saya. Ni bukan main gurau ni. Allah Rabbi. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran dah bagaimana dah sampai sekarang boleh kita tengok dekat Arab Saudi. Tempat Sadum. Allah Ta'ala buat mari naik hak yang bawah jadi atas, hak atas sembang bawah. Nampak tak? Ni apa kebala nak mari kamu kita? Allah Rabbi. Inilah kesilapan kita orang Melayu Islam. Duduk bertolak asuh sangat kampung kita, negeri kita. Siapa mereka? Orang nak munuh ranah kita, kita tak tahu je. Masih lagi duk hoya. Allahu Akbar. Rasa politik kalau begini. Kuat politik habis joket. Kuat politik habis joket. Apa benda politik aku ni? Kerana je. Tak sungguh tuan-tuan, ini saat terbaik untuk semua. Mesej dia untuk orang Melayu Islam. Bersatulah kita di atas nama agama. Dengan nama lain tak boleh nak bersatu kita ni. Balik semula kepada agama, insya-Allah bersatu. Pedoman dia kot Nabi buat di bumi Madinah selesai. Masyarakat majmuk tak ada masalah. Dan masyarakat majmuk di Madinah tu masyarakat majmuk dah. Ada orang Ethiopia kulit hitam, ada orang daripada benua Afrika, daripada benua Rom, Parsi, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi. Ni negara majmuk dah. Nampak tak? Tapi oleh kerana kita orang Melayu Islam ni cara fikirnya pelbagai sebab adanya watak pengkhianat. Negara
Melaka, negeri Melaka, kuasa Kesultanan Melaka dulu, kerana adanya pengkhianat. Biar kita kenal pengkhianat ni. Tak layak pengkhianat ni kita untuk buat pemimpin. Bukan buat pemimpin, buat saya pun tak boleh Haji Zul. Khianat ni tak boleh tuan-tuan. Nabi sendiri khabar. Allah Rabbi, minta maaf lah. Kamu sebut ini supaya tuan-tuan boleh mikir. Nampak tak? Ni masa dia. Kalau Amba syarah bukan masa dia, tak sesuai pula ke mana Haji Zul? Ke mana? Dia suruh cadak sutung musim apa ni bulan 12. Mu gila kelebihan cadak sutung. Bulan 12 air ombak tengok bergumgang. Ustaz ni gila ke bahan penadul lebih? Nampak tak? Nak cakap biar ikut musim ni. Dah musim ni habis dah. Nah, ni tak ada kerajaan. Makna hak ada pun kerajaan sementara je. Nampak tak? Di 6 negeri ni. Kita cakap tak, sungguh mudah-mudahan ya Allah, kita doa lah Allah Ta'ala ikat balik umat Islam Melayu ni. Biar nampak bahananya kita tidak bersatu. Nampak tak? Bahananya kita tidak bersatu padu. Kita nampaklah sekarang ni. Allahu Akbar. Ni tanah air kita ni tanah air kita ni. Dulu tanah Melayu, semenanjung tanah Melayu. Lepas tu tukar kepada Melayu, lepas tu kepada Malaysia. Tukar kepada Malaysia. Allahu Akbar. Apa nak jadi kita ni? Sebab kita bertolak asu banyak sangat dah. Nampak tak? Kita bina negara ni dengan acuan kita, dengan acuan agama. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Allah muliakan orang Melayu ni dengan Islam. Rasa nak belagak dah kita. Nampak tak? Kalau kita cari selain daripada Islam, cara hidup, tak jadi kita. Adzallana Allah. Tuhan akan hina kita. Rasa nak buat mana pun Haji Zul. Nampak tak? Allah Rabbi. Amba khabar okey. Hal ballagtu Allahumma fashhad. Ada tuan-tuan lah pula. Ada tuan-tuan pula. Itu dia. Amba dah sampaikan apa yang amba nak sampaikan. Kemudian Allah Ta'ala menyaksikan apa yang amba sampaikan. Kat mana-mana mengajar pun amba khabar gini. Supaya tuan-tuan boleh fikir. Sebab apa? Kesudahan dia tuan-tuan. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya ada kiraan belaka. Apa yang kamu fikir, apa yang kamu lihat, apa yang kamu buat, apa yang kamu dengar, semuanya ada soalan akan dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Ini. Allah Rabbi. Baik, alhamdulillah. Apabila kita baca ayat 104 ni, Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita, wa ma tas'aluhum ayyuhar rasul ala tablighil Qur'an wa ta'limihim wa mujahadatihim bih. Kamu tidak minta daripada mereka itu wahai rasul, di atas penyampaian Al-Quran dan juga pembelajaran dan mujahadah kesungguhan di atas menyampaikan apa diperintah oleh Allah Ta'ala. Sedikit pun kamu tak minta upah. Sedikit pun kamu tak minta upah. Li hidayatihim wa najatihim ajran ma ala dhalika. Supaya mereka itu dapat hidayah, dapat keselamatan. Tujuan apa Nabi duduk khabar, Nabi duduk kempen, Nabi duduk berdakwah? Tujuan apa? Tujuannya untuk selamatkan mereka. Nampak tak? Bukannya untuk orang lain, untuk diri mereka juga. Macam tuan-tuan semayang. Tuan-tuan kita semayang untuk kita, bukan untuk orang lain. Nampak tak? Padang muka mu ustaz ayat, aku malah pergi sejik. Biar mu mengajuk pom. Apa tak pergi? Padang muka mu. Ya bodoh. La ilaha illallah. Nampak tak? Tak cukup dengan poster ni, SMS lagi, tak cukup SMS lagi, nak bawa kereta pula kuliah maghrib sila jemput ke Masjid Ikhwan. Nampak tak? Hampir cara dah. Mu buat lah kau nak, tak mungkin. Dah pandang muka mu. Bodohnya mikir. Nampak tu? Minat pada muka ustaz. Ustaz ada masalah apa? Muduk hari pun? Ke mana?
Dia pun tak malu. Saya nak salah 2 orang apa aku mengajar. Mingat duk aja dulu hamba mengajar sini. Berapa orang je? Dia surah kecil macam hari ni kau orang mengajar. Ada perubahan tak? Tak ada. Cuba je 2 orang mari belajar pun aku orang gini yang mengajar. Mu 10 orang pun gini juga. 100 pun gini juga. Ke mana? Yang penting menyampaikan. Mu tak mau mari, mu nak mari itu atas mu. Mu mari alhamdulillah boleh rezeki mu. Ke mana? Mu tak mari pula mu jawab lagi. Ustaz mari mengajar mu tak mari ya. Aku tak pergi sebab dia kata orang. Dia kata orang. Apa dah? Patut aku tak pergi. Dia mu dengar molek apa hamba mengajar ni. Ke mana je tu? Dia kalau dia kata kau nak suruh hamba mengajar ke lembu. Allah la ilaha illallah, susah sungguhlah. Nampak ia kira nafsu dia. Dia cakap ikut nafsu gitu lah. Sebab tu Imam Syafi'i kata, aku jumpa manusia dalam hidup aku ni tak rajin lagi. Aku terkejut apabila aku cakap dengan orang jahil. Bila berlawan dengan orang jahil, dia akan menang kita. Dia konai kot mana pun. Dia konai lepeh mana-mana pun. Aja tu. Allah Rabbi. Ni Imam Syafi'i ke boy. Jadi tak ada guna kita nak lawan. Nampak tak? Tak ada guna. Kita kabur, kita sampai. Kalau nak terima, alhamdulillah. Tak mau terima juga. Nak kata guna. Dah. Tu dia. Allah Rabbi. Nabi SAW yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih. Nampak tak? Siapa menangis Nabi tak boleh beri hidayah kepada Abu Talib dah. Banyaknya pengorbanan Abu Talib semasa Nabi duduk Mekah. Apabila nak mati Abu Talib, Nabi pergi bersik, wahai pak dara kesayanganku, mu sebutlah satu patah je, aku sanggup bela mu. Aku sanggup jadi peguam bela kamu depan Tuhan seksa. Mu sebut je kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah ni sebenarnya ialah bahasa Arab. Bahasa Arab aja tu. Nampak tak? Dan dia orang bahasa Arab mudah je sebenarnya nak sebut. Tapi pasal apa payah sangat nak sebut. Nah, kalau orang Cina, orang Jepun apa sebut Sabah juga nak sebut la la la, orang Sabah juga. Ke mana? Bila juga. La la illallah. Ke mana? Dah mu suka aku tahu dah aku cakap dengan Myanmar. Itu isu baca bismillah. Bukan bismillah, bismillah. Lolah. Dah mu suka aku ajar dia mata aku tak boleh hajar tu, aku nak lepas je. Lepas tu aku suruh orang lain lah hajar. Biar aku ambil pahala ikut lain lah. Tak boleh dia sakit hati tu. Nampak tu? Budak mengajar tak apa, budak apa. Ni hamba mengajar apa tahu lah. Tu hamba tak boleh mengajar dengan tua, minta maaf aja tu. Ramai orang minta ustaz nak belajar ustaz boleh tak? Tak boleh mu kesengang. Dia mau belajar dengan apa hamba. Apa mari waktu tua umur 60, umur 50 kan. Mari nak betul-betul dia mau mengajar belajar dengan apa kita lah. Kalau apa kita tak boleh baru kita kata. Aku tak apa saja. Dah lidah kerah baru nak mari belajar, tak apalah. Nampak tak? Ada muncul dia mari belajar, tak apalah. Kita suruh orang lain mengajar. Nampak tak? Boleh, tak boleh. Dia mari ngang. Lidah kepala atas mu mari nak belajar, baru nak mari belajar. Masa muda dulu mu dah ada kerja nak mari belajar. Faham tu? Allah Rabbi. Baik. Jadi bila kita ingat kisah Nabi pun tak boleh nak beri hidayah. Sebab hidayah urusan Allah. Ajram ala ma ala zalika. Apa yang kamu buat ni kamu tak minta apa-apa. Falastaqami'an fi dunyahum. Bukannya kamu nak minta apa-apa hak yang mereka miliki pun. Dan mereka ada Allah Ta'ala beri kesenangan dunia. Bukan kamu nak minta keduniaan hak mereka milih. Hak yang mereka ada tu pun. Maksudnya mereka ni sembah Allah Ta'ala. Nak suruh taat je kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Tu je. Dan wa'alimu anna al-Quran laysa hiqran li jinsin wala ummatan wala qabilatan. Dan mu nak baca Quran ni bukan hanya kepada kabilah-kabilah tertentu, bukan untuk kaum tertentu sahaja, tidak, tapi untuk semua sekali.
ma huwa illa tazkirun li jami'il alamin al-mawdu'in fil hayatid dunya mawdi' al-imtihan. Sebab nak khabar, nak beri peringatan kepada seluruh alam bahawasanya dunia ini tempat kita diuji. Nampak tak? Tempat diuji sahaja. Itu sahajalah. Fihi hidayatuhum wa najatuhum. Di dunia ni lah kita boleh ukur dah sama ada selamat ataupun tidaknya kita. Jadi bukan masuk akhirat baru nak ukur dah. Sebab itulah dunia darul amal wal akhiratu darul jaza. Ukuran dia untuk balasan itu ialah apa hak dibuat di dunia. Maka di dunia ni dah dibuat imbasan dah, berjaya ataupun tidak. Itu je lah. Contohnya kita ada perasaan takut. Kalaupun kita boleh buat baik pun, nampak tak? Jangan kita rasa confirm Allah terima. Jangan. Takut lagi. Nampak tak? Takut Allah Ta'ala tak terima sebab tak cukup syarat dengan apa yang kita buat ni. Nampak tak? Dia kalau tak buat, balik awal. Nampak tak? Tu dia. Makna nak khabar dunia ni kita boleh buat dah ukuran. Tu dia. Sebab itulah kalau orang yang buat baik di dunia ni, maka di akhirat pun dia akan dapat syurga. Bertemu semula lah kita, insya-Allah. Nampak tak? Tu dia. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Dunia dia ahli dia, akhirat ada ahli dia. Sebab tu Nabi kata kunu ahlal akhirah. Kalau bertemu di antara dunia dan akhirat, mujadilah dirimu tu sebagai ahli akhirat. Nampak? Sebab kenikmatan dunia ini semuanya sementara. Dunia sementara. Siapa hak nyanyi? Iklim. Tengok Ibah Rabah. Oh, Ibah iklim tengah marah. Iklimnya salin, suci debu. La ilaha illallah. Allah parok sungguh lembu dia tu. Ibah iklim pada sebut je. Allahu Rabbi. Baik. Wa yatlabu minhum ayyatadabbaru ma'ani wa yadhkuru haqa'iqahu wa ulumahu wa ahkamah. Dituntut daripada kita ni, manusia ni dituntut untuk tadabbaru, supaya kita berfikir, mengkaji makna-makna Al-Quran ini, dan kita dapat mengetahui dan juga dibuat peringatan hakikat dan juga ilmu serta hukum di atasnya. Nampak tu? Apa hak kita duduk atas dunia ni, kita boleh tahu dengan Al-Quran. Al-Quran suluh pada kita. Now, benda ni boleh, benda ni tak boleh, benda ni jalan salah, benda ni jalan hak baru, hak bagus. Nampak tu? Maknanya disebut belaka oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tu dia. Sebab itulah in huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini ialah peringatan kepada seluruh alam. Baik. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikan oleh ulang-ulang semasa mereka pergi dan datang, sedang mereka hidup juga menghiraukan dan memikirkan. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآيَاتٌ كَثِيرَاتٌ دَالَّاتٌ عَلَى تَوْحِيدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَعَظِيمِ صِفَاتِهِ مُنبَثَّاتٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Banyaknya tanda-tanda bersepah yang menandakan tauhid, pengesaan kepada Allah, dan besarnya, hebatnya kuasa Allah dan sifat-sifatnya yang bertaburan di langit dan di bumi. Nampak tak? Maknanya Allah SWT boleh nampak belaka dah kita. Dan sekarang ni pula lagi hebat ajizu. Dah se otak manusia dengan akal yang Tuhan beri, daya intelektual dia tu, daya kreativiti, inovatif dia, boleh cipta macam-macam. Seolah-olah dunia ni macam seperti kapung ya. Nampak tak? Akan sampai teknologi yang budak-budak hok duk main e-sport tu kan, akan sampai
Contohnya kita pakai spek mata dia tu aja Zul. Kita tegang, kita duduk nak pergi ke mana? Nak pergi ke Mekah contohnya. Nampak je Zul? Perut ibu keluar. Lah macam duduk tawaf depan Kaabah. Nampak? Ni sistem tu sudah ada sekarang ni. Mungkin 5 tahun akan datang baru siapa kena kita ni. Mana pakar benda tu kita tak payah nak susah-susah. Kita kata kita nak duduk dekat dengan Mesir, Kairah contohnya. Pilih kampung mana tersebut. Zoom je zoom. Lihat kita tengok. Oh tu ni piramid tersebut. Ibarat ni. Ya kita pakai spek mata ni. Macam e-sport. Nampak tak? Subhanallah. Tapi waspada. Sistem ni banyak sangat yang dilanggang ialah hak yang berbentuk gambar-gambar lucu ni. Makna pegang tu lihat macam real. Buat perkara hak tak pakai. Allahu Akbar. Itu ancaman kita yang sangat dahsyat. Hak sekarang ni pun teruk dah. Nampak dah akan datang lebih mencabar lagi. Sebab itulah benda aset yang paling mahal ialah anak kita. Anak-anak kita ni aja Zul. Nampak tak? Anak-anak kita nombor 1 bernilai tak bernilainya. Nampak tu kita kena jagalah sungguh-sungguh sabarlah apa kata Allah SWT, qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatlah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada api neraka. Aja Zul, kita nak tinggal dah dunia ni, nak tinggal dah. Anak kita ni lah yang akan jadi pewaris. Anak kita ni kita tanamkan akidah sungguh-sungguh. Beritahu kepada mereka sungguh-sungguh. Nampak tak? Tanggungjawab kita sebagai seorang ayah beritahu. Tu dia. Dan bila akidah ni ada barulah boleh selamat. Kalau tak ada habis Haji Zul. Tu dia. Habis rosaklah ke sistem. Baik. Yushahidunaha, yang mereka itu dapat melihatnya. Walhalu annahum mu'radun, keadaan mereka itu dipampang oleh Allah SWT. La yatafakkaruna fiha, masalahnya mereka tak berfikir. Wala ya'tabiruna biha, tidak ambil pedoman. Linsirafihim ila syahwatihim wa ahwaihim. Sebab apa? Sebab mereka terjerumus dengan syahwat, dengan emosi dan juga nafsu mereka. Oleh kerana asyik sangat, galik sangat, galik. Galik dengan apa je tu? Galik dengan apa? Hiburan saja. Lagi? Mereka lah tu. Galik dengan 5 perkara. Ambil bodoh, jangan lupa. Cuba baca surah Al-Hadid ayat 16. Ya'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu 'utama wa fil akhirati 'adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baru hari Jumaat baru ni tajuk dia jangan terpedaya. Betul tak? Dah mu boleh nak apa? Ada 4 perkara untuk mengelakkan daripada terpedaya ni. Sebut satu. Harta menapa pula? Ya bahas. Dia ikut mazhab Haji Zul. Ni kata. Jawab. Khutbah baru ni kan. Jangan terpedaya kan. Betul tak Haji Zul? Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur. Diambil muqaddimah surah Luqman. Nampak tak? Haji Yusuf mengangguk-angguk. Kenapa mengangguk-angguk? Sebut 4 perkara nak selamatkan daripada terpedaya ni. Kenapa? Itu kata. Makna je kalau kita buat kajian, makna je tak ambil manfaat mana khutbah ni. Keluar dia. Siang ketuk khatib. Ittaqullah. Keluar orang mereh. Bila ingat tangan marah ni masalah. Apa sebut sama. Dia galik-galik kan 5 perkara je tu. Kita bila kenal tak kita boleh elok diri. Macam Huzaifah Al-Yaman ditanya Nabi, apa benda kau tak boleh buat Rasulullah? Orang lain tanya kau boleh buat, kau kena buat. Dia tanya kenapa kau tak boleh buat? Bukan kau tak boleh buat tu nak buat. Maksudnya nak mengelak diri daripada benda kau tak boleh buat tu. Tu dia. Nampak tak? Yang pertama la'ibun, galik dengan permainan. Macam-macam hal lah je tu. Permainan. Yang kedua lahwun, hiburan. Nampak tu? Yang ketiga zinatun, perhiasan. Duk sibuk nak periah rumah, periah kereta, periah diri. Nampak tak?
Periah baju, fashion tu semua. Macam-macam hal lah. Ke mana? Lepas tu juga takathur, galik dengan nak banyak. Takathur, badi nak banyak. Badi nak banyak aja tu. Memang begitu sifat manusia nak banyak. Allah sebut dalam surah Syura, manusia ni kalau Tuhan beri satu lembah terus, kau pitih, kau mah, nak lagi minta lembah yang kedua. Nak minta lembah yang kedua. Lepas tu, kalau beri lembah yang kedua, kau mah, nak lembah yang ketiga. Hajizu, la nasba', tak pernah kenyang. Hatta al-maut. Alhaakumut takathur hatta zultumul maqabir. Kamu tidak akan pernah kenyang dengan perasaan nak badi banyak ni sehingga mati. Sehingga kamu duduk dalam kubur baru rasa menyesal. Nampak tak Azizu? Ni ya, galik dengan nak banyak ni ya, badi nak banyak. Lepas tu yang kelimanya kita galik badi tafakhur, pakat badi bangga diri. Allah Azizu, badi kerana bangga anak ramah. Nampak tu, anak ramah buat apa? Bahan dah belaka. Tengok aku, doktor belaka. Nampak tak? Dia kata memang saya ada seorang tu orang cerdik. Nampak? Dia cerdik. Dia asuh anak dia nak suruh ikut perancangan dia. Anak sulung jadi lawyer, anak kedua engineer, anak ketiga ni jadi arkitek. Dia nak buat satu syarikat dengan keluarga dia. Nampak tak? Takdir Allah Subhanahu Taala. Allah Taala dok izin dia. Habis dah dia atau anak dia luar overseas nak belajar sebagainya. Balik-balik tamu ikut dia. Anak dia ni buat cara sendiri. Tensionnya dia, nampak tak? Dan memang banyak dah habis duit sebagainya. Nampak tak? Azizul, akhir sekali dia jual terus rumah. Duduk rumah sewa. Masuk akal gitu. Sebab tension sangat nak kabur Azizul. Tu dia kata Allah Rabbi. Nampak tak? Bangga dengan pitih banyak, bangga dengan tanah banyak. Azizul, tafakhur ni 5 perkara, jangan lupa lah 5 perkara ni Tuhan sebut dah. Ayat berapa Azizul? Ayat berapa? Tak apa lah. Yang pentingnya Al-Hadid. Balik malam ni baca ayat ni, ngapa semua, ulang biar ingat, sebagai motivator untuk kita. Nampak tu? Baca, jangan galik dengan 5 perkara ni. Jangan galik dengan main sukan boleh, jangan galik. Nampak? Tu nak berhibur boleh, jangan galik. Tu dia nak berhias boleh, doa salah, jangan galik. Tu dia. Baik. Allahu akbar. فليس إعراضهم عن هذه الآيات الظاهرة بأعجب من إعراضهم عنك يا رسول الله. Jadi maknanya mereka itu berpaling daripada kuasa Allah Ta'ala yang Tuhan tunjuk ni. Tak ada pelik. Nampak tak? Tapi hak peliknya dia tak ikut hak mu kata tu lagi pelik. Nampak tak? Kalau mereka tak macam dak ambil dengan apa sebab mereka boleh nampak tak ada pelik, tapi masalah tak terima hak mukabar tu pelik. Sebab dia akui Allah Ta'ala ni ada, Allah Ta'ala ni maha mencipta, maha menyusun, maha mentadbir. Tiba-tiba dak percaya pada hak mukabar. Kan pelik tu Azizul kan? Percaya dak Allah Ta'ala ada Tuhan yang buat alam ini, percaya. Bukan orang yang cerdik, hak bodoh pun reti. Orang Arabi ni orang ulu, orang Badui ulu. Cerita bab Badui ni la ilaha illallah. Kamu cerita dah Azizul. Kat tahun 50-60-an dulu orang Afrika kan British ngajajah dia kan. Dia bagi para British ambil hak ni Perancis ambil, hak ni Itali ambil, dia pakat kan. Jadi kat British ni tahun 50-an 60-an dulu, jadi puak-puak Afrika ni
Hok mai duduk bela kambing, bela lembu. Nah. Jadi perlu bawa leroba. Banyak cerita perang beli yang hok tebah ladang getah hok bawa leroba, siapa dekat tengah-tengah kampung puak-puak Afrika ni, dia tengok pelik ni. Lepas orang British tu masuk dalam bangunan tu, dia pakat dia khemung dekat dengan leroba tu. Dia tengok sebab lah dia pakat pusing balik. Dia pakat liku. Tujuan dia liku tu nak tengok puang ke betina ke datang. Sebab dia duk aja tengok dia. Bagi dia tengok macam kambing ke lembu. Kambing lembu ada juga datang tina, tapi hok ni dia tak tahu dia kata dia. Tina ke datang. Ini kau tengok. Nampak tak? Tu orang panggil orang ulu. Jadi orang ulu pengerti al-ba'ratu tadullu al-ba'ir. Bila dia berjalan, dia tengok tahi unta. Begitu. Dia tengok ada tahi unta, mana je tahi unta dia menandakan adanya unta. Oh, ada unta. Nampak tu? Jadi takkanlah dunia kok sehebat, seindah ini tidak ada yang mencipta. Nampak tak? Mesti ada yang mencipta, mesti ada pencipta dia. Kerana tu subhanallah. Nampak tu? Orang ulu pun boleh tahu. Maknanya orang boleh mengaku bahawasanya ni pokok, bulan, matahari, bintang ada yang buat. Tapi bila Nabi suruh beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, nampak tak? Dia tak percaya pula. Kan pelik tu kan? Nampak? Kan pelik. Mu kata bahawasanya ada Tuhan yang buat ini semua. Tapi bila Nabi kata, mu kena taat, mu kena beribadat kepada Tuhan yang Maha Esa. Tiba-tiba mu kata Tuhan banyak. Pelik mu ni. Kalau Tuhan banyak, dia panggil dalut tawanuq. Dia panggil dalilut tamanuq wat tawafuq. Dia panggil. Kalau kita kata andai, tapi tak boleh andai, tapi nak kabur, nak suruh budak faham. Andai ada dua Tuhan. Tuhan A, Tuhan B. Okey, nak buat bumi ni. Tuhan A buat lu bumi. Okey, Tuhan A kata siap dah. Okey, Tuhan B pun buat bumi baru. Nampak tak? Antara dua, sama ataupun tak sama. Betul tak? Betul tak ni? Kalau sama, Tuhan B tiru Tuhan A. Kalau berbeza, Tuhan B lemah. Kalau tak boleh buat macam Tuhan A buat. Nampak tak? Nampak tak? Kalau sekiranya Tuhan A, Tuhan B, dia pakat buat tu lemah. Sebab tak boleh independen. Faham tak Jazul? Makna hak tu pun balik awal dah lah ibarat kata. Tapi bolehnya buat patung depan Kaabah hampir 360 patung. 360 Tuhan. Tapi Nabi kata Tuhan ini ada satu je. Hai pelawak! Kami hidup sampai hari ni kami ikut nenek moyang kami duk sembah hak ni molek-molek ada, perniagaan maju, molek-molek ada makan sedap apa benar, ia kira kedarah je. Ia kira kedarah, ia tak kira dah benda lain. Nampak tak Jezuk? Jadi akhirnya tolak Nabi. Hak ni pelik lagi. Nampak tak Jezuk? Kita kabodah kita ni sistem demokrasi. Demokrasi ni hak perlembagaan tu. Nampak tak? Dah digazet dah. Tak boleh nak pergi cepat-cepat. Dia ada proses. Nampak tu? Dia ada proses dia. Bila? Hanya bila sama ni ya Allah ya Tuhan. Nampak tak? Dia sekarang ni kita harap supaya kalau semua orang Islam ya Allah. Masa baru ni comel benar dah. MN baru ni kan. Comel benar dah Haji Zul. Hak kampung-kampung ni pun pakat molek dah. Walaupun lama dok kamel ni, tapi oleh kerana berjiwa besarnya tu boleh dah pergi mari Haji Zul. Nampak tak ni? Boleh pergi mari dah. Allah seronoknya kita berbunga-bunga hati kita. Tapi kita pejaulah hak kesilapan hak lepas tu.
Haji Zul tak kena, ambo kena. Nampak tak? Kita tengah duk mengajar pau lepas batu tak kepala ngedong atas batu atas hatak mati dah orang tu, mati dah. Allahumma fillahu. Kita tak dendam. Apa tu? Allahumma fillahu. Allah ampun dosa dia. Nampak tak? Ambo dapat kajian yang dibuat kampung tu, hak yang lepo tu cikgu bukan orang bodoh. Kalau budak negeri dadah tak apa, dan cikgu lepo batu lepo atas kita ceramah, mu lepo lah aku kuat ceramah kau tu. Mudak kena aja Zul ambo saja ya mu. Ambo tengah duk ngajar yang mari bawa motor pelawak ada dia. Pelawak mari ada mau dulu aku lawak. Lepas daripada ceramah tu, dah siapa berani kata pelawak gitu tu. Cara letak budak pening kata dia. Budak pening, budak buat gitu kata. Perok cek esok ada orang wipitis. Dah budak-budak ni pening-pening nak bahan tu je William Maria cukup lah. Boleh lah lepas yang habislah lok. Ke mana je tu? Allah la ilaha illallah. Ini masalah. Kita kalau mai ikut orang pening jen keren kita aja tu. Dah ingat cerita bagaimana 5 orang hak budak pening ni. Dah Tok Imam bawa dia nak suruh dia jadi talbiyah. Tok Imam kata berhenti sejik Tok Bilal tak ada. Nampak tu. Yang pening tu kata dah hak 5 orang ni, hak pening-pening ni siapa boleh bang? Saya. Hak pening dia bukan pening sokmo. Kadang-kadang dia pening. Saya ada motor abang. Dia pun bang. Allah Ta'ala. Tu imam kata boleh kita ke apa? Lari. Alah, dia apa ngubah gitu. Dah aku dengar ustaz mengajar Allah Ta'ala. Dia Allah Ta'ala. Dia bang Allah Ta'ala. Dia panggil. Main mungkin orang-orang pening. Waduh. Susah Tok Imam kata main orang pening ni. Biar aku bang. Allah Tok Imam bang. Lepas Tok Imam bang. Dah aku bang dah. Mu ni hak 5 orang ni tolaklah seorang. Hak Tok Imam. Nama tu. Tu dia. Lepas komak dia seorang. Nama tu. Bila Tok Imam kata kebih. Allahu Akbar. Pok yang paling betul tak Tok Imam? Bala budak ni. Apa tu? Bangun balik, mula duduk belakang. Kita nak seorang. Nampak juga ke pun. Dia pun Allahu Akbar padu. Dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin waladhdallin. Sedap suara ni. Apa tu? Lepas tu dia baca ayat panjang. Dia baca ayat panjang. Baca ayat panjang. Tu bagus. Lepas tu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata tu imam. Sedap suara dia mari. Walaupun pening pun sedap. Tu. Tak ada ambil es mayang. Kalau ambil es mayang, dia start. Ini bodoh. Tak kata imam kata. Mu cari ke budak-budak ni pamui pening-pening. Ke mana je tu? Nampak? Mulai yang budak pening-pala ni, mu yang pening-pala. Nampak tu? Tengok orang kau upuh dia tu. Nampak tu? Budak-budak ni dia bumi piti hak beres je, dia buat je. Nampak tak? Allah Rabbi. Yesus Allahu Akbar. Suka berbunga dah kita. Mari ya Allah Akbar. Hamba mohonlah, tolonglah tuan-tuan, buktikan kita ada marwah. InsyaAllah kita nak sangat kepada muafakat ni. Kita nak sangat bersatu ni. Nampak tu? Tunjukkan bukti masa peluang ada ni. Nampak tak? Ni peluang ada ni. Ni peluang ada ni insyaAllah. Tunjukkan insyaAllah. Nampak tak? Kita buat satu tornado. Bukan dah gelombang. Tornado tu. Biar ranak habis semua ibarat ni. Nampak? Ni kekuatan kita. Nampak tak? Kita nak balik semula pada agama. Kita nak bersatu. Kita puas dah balok.
Nampak tak aja? Bukan orang lain, anak beranak kita je. Kalau mati gelap pun kita juga, hak tanah kita juga, hak yang pakai kerana Allah Rabbi. Tak kerana je Zul. Kita harap semualah budak-budak muda insya-Allah buat satu landscape baru insya-Allah. Tu dia. Hak uduh tu kita tinggallah. Baik. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. Dan kepada mereka tidak beriman kepada Allah, mereka berdukannya juga dengan yang lain. Allah ulang balik dengan ayat 103, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kalau kamu buat guna cerita pun hak majoritinya tak beriman juga wahai Muhammad, ibarat dia, maka Allah sebut lagi wa ma yu'minu aktsaruhum billah. Allah wa ma yusaddiqu aktsaruhum billah. Tak banyak hak yang duduk percaya kepada Allah. Hina taqra'uhumul hujaj, ketika mana kamu memberikan hujah kepada mereka itu wahai Muhammad, wa tulji'uhumul ayatul bayyinat ila al-iqrar biwujudil ilah, dengan kamu telah menyampaikan tanda-tanda yang jelas tentang wujudnya Allah Ta'ala yang Maha Esa. Wa bi annahu khaliqu kulli syai'in illa wa hum musyrikuna bi ibadatihi ghairahu. Dengan sesungguhnya Allah Ta'ala itu yang mencipta segalanya, kecuali mereka itu tetap dengan syirik dengan ibadat kepada Tuhan yang lain. Nampak tak Azizul? Maknanya walaupun buat apa pun tetap mereka akan lari, tidak akan bersama dengan akidah kamu wahai Muhammad. Fala tatma'u bistijabati haula'il mu'anidin al-jahilin li da'watik. Jangan kamu harapkan mereka itu terima daripada dakwah kamu, daripada mereka yang melawan, yang menentang dakwah kamu itu wahai Muhammad. Idza sami'ta minhum aqwalan tush'iru bi annahum yu'minuna billah, apabila kamu dengar bahawasanya perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut mereka, sesungguhnya mereka itu telah beriman kepada Allah. Li'anna aktsaruhum la yu'minuna billahi imanan sahiha, sebab banyak sangat mereka itu mengaku beriman tapi tak beriman dengan iman yang sebenarnya. Bal imanuhum masyubun bisyirkin, bahkan iman mereka itu terselit dengan syirik. La yanfaquna anhu, tidak berpisah daripadanya. Wa hum musirruna ala tamassuki bih, mereka itu berterusan berpegang dengan cara yang mereka fikirkan itu. Nampak tak? Jadi jangan rasa sedih lah wahai Muhammad. Jangan rasa sedih. Walaupun sedikit saja yang ikut kamu wahai Muhammad, yang mengikut jalan akidah yang kamu bawa ni wahai Muhammad, dah pelik lah. Dah pelik. Nampak tak? Allah Akbar. Ayat-ayat ni lah yang memberi rangsangan, kekuatan kepada kita, memberi motivasi kepada kita Haji Zul, untuk terus melangkah. Nampak tu? Jangan sekali berputus asa. Allah Rabbi. Ni Allah Ta'ala tanya kita. Ni sedap ayat 107 ni Tuhan tanya, tengok. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min 'adzabillah aw ta'tiyahum as-sa'atu baghtah wa hum la yash'urun. Mengapa mereka bersikap demikian? Adakah mereka merasa aman dari didatangi azab Allah yang meliputi mereka, atau didatangi hari kiamat secara kejut, sedang mereka tidak menyadarinya? Jadi ayat ni kita sambung minggu depan lah. Sambung minggu depan insya-Allah. Tu dia. Allah Rabbi, wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min du'a'in la yusma'. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.